Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat sama lagi insya-Allah dalam kuliah sirah kita. Tuan-tuan buka muka surat 69. Kalau pada pertemuan kita yang sebelum ni kita bercerita tentang peristiwa pembinaan Kaabah yang berlaku ketika mana Nabi SAW berusia 35 tahun, yang mana peristiwa ini sengaja ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menafikan sebarang tuduhan buruk terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi menjadi nabi. Nak kata apa tuan-tuan, depa dah mengaku, depa memperakui sifat amanah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata mereka, hadzal amin radaynahu hadza Muhammad. Ni jadi hakim kita yang akan menyelesaikan masalah kita ni ialah Al-Amin, orang yang paling dipercayai di kota Makkah Al-Mukarramah. Kami setuju, kami redha dengan apa sahaja keputusannya. Inilah Muhammad. Itu satu penyaksian yang diberikan oleh orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy di kota Makkah Al-Mukarramah 5 tahun sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Nabi. Dan peristiwa itu besar, peristiwa perbalahan sehingga mereka nak berkelahi, nak berperang sesama mereka. Kita dah bacakan hari itu. Jadi kita nak baca pula tuan-tuan, 3 tahun sebelum Nabi SAW diutuskan, sehingga dan Gua Hira ni siapa naik boleh nampak Masjidil Haram, boleh nampak Mekah, boleh nampak Kaabah. Saya pun pernah naik sekali, tapi nak masuk tu dalam betul-betul gua tu tak boleh. Orang Indon ni dia masuk, dia tak mau keluar. Tu yang geram. Kita nak merasa juga boleh tengok kat luar tu lah, nak masuk dia tak mau keluar, duduk semayang dalam tu, dia duduk. Tu masalah ke? Tuan-tuan jangan buat gitu kan. Tapi tengoklah, kita tengok tempat tu memang kita nampak. Di bawah sana memang betul dengan Kaabah. Okey. Jadi Nabi mula beruzlah, berkhulwah. Maknanya dengan maksud uzlah khulwah ni ialah bersendirian, duduk seorang-seorang, berfikir tentang masyarakat, tentang ibadah dan sebagainya pada ketika itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam beribadat mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah yang dibincangkan oleh para ulama tentang masa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam tu, Nabi beribadat lagu mana. Jadi yang paling rajahnya ialah Nabi beribadah ikut saki-baki syariat Nabi Ibrahim yang masih lagi diamalkan oleh orang-orang Quraisy pada ketika itu. Maklum orang-orang Quraisy ini ialah anak cucu keturunan daripada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam, sebagaimana yang telah kita lalu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bertafakkur tentang alam semesta serta keadaan masyarakat yang semakin tenggelam dengan maksiat dan kesesatan. Jadi hatta kita pun tuan-tuan, kalau kita duduk seorang-seorang renung suasana yang ada, kita akan fikir nak buat sesuatu. Begitulah juga Nabi SAW tengok masyarakat yang ada pada ketika itu, masyarakat yang tenggelam dengan kesesatan, penyembahan berhala. Nabi ni tak suka daripada Nabi kecil. Nabi dewasa, Nabi tak suka penyembahan berhala. Bila Nabi pergi ke kota Mekah dengan Zaid bin Harithah, Zaid ni budak ni, tengok berhala ni dia nak pegang kepala kan. Pegang, Nabi larang dia jangan duk pegang. Nabi tak bagi. Nabi benci dan Nabi tak suka kepada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy pada ketika itu. Macam kita hari ni lah, kita tengok macam mana boleh sembah. Kezaliman, penindasan terhadap golongan yang lemah. Nabi fikir semua ni nak jadi apa dekat masyarakat orang Quraisy. Keturunan pula, keturunan mulia, takkan nak biar begitu. Tapi Nabi duk fikir tu. Kemudian 6 bulan sebelum Nabi SAW didatangi wahyu, iaitu kalau dalam kitab ni tuan-tuan, dalam kitab Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah ni, dia kata bulan Rabiul Awal baru habis bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal 6 bulan sebelum Nabi SAW
didatangi wahyu, didatangi oleh malaikat Jibril, Nabi mula mendapat tanda-tanda kenabian. Antaranya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat mimpi yang benar. Di samping batu-batu memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Benda pertama yang mai kat Nabi, yang menjadi tanda bahawa Nabi akan dilantik menjadi Nabi, ialah mimpi-mimpi Nabi ni semua mimpi yang macam mana Nabi mimpi, macam itulah jadi. Ar-ru'ya as-salihah, ar-ru'ya as-sadiqah. Itu yang datang kepada Nabi SAW. Hak yang kita duk mimpi tu, hak tu bukan mimpi. Arab panggil adghathu ahlam. Nak terjemah apa saya tak tahu. Ahlam ni kalau kita terjemah mimpi juga dalam bahasa Arab. Ar-ru'ya pun kita terjemah mimpi juga. Tapi kalau sebut ahlam, adghathu ahlam tu ialah mainan tidur. Kita tidur ni, mimpi ni dia tak clear. Saat lagi duduk tang ni, saat lagi pi tang tu. Tak tahulah tuan-tuan mimpi lagu saya lah. Korang kan mimpi ni tak tahu apa. Kalau tanya ni kita tak tahu, tak ingat. Kalau mimpi yang benar ni kata para ulama, di antara tandanya ialah mimpi yang kita mimpi tu dia jelas, clear. Kita jaga pun kita duk ingat sebiji-sebiji. Itu tanda mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar ni tuan-tuan, tak syarat mimpi itu Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada orang Islam. Orang kafir pun dapat mimpi yang benar ni tuan-tuan. Dalam satu hadis riwayat al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asdaquhum ru'ya asdaquhum hadithah. Orang yang paling benar mimpinya ialah orang yang paling benar pertuturan dan percakapannya. Asdaquhum di sini merujuk kepada bila bercakap benar. Tak syarat kepada orang Islam. Lepas kita baca dalam Quran kan cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf alaihi salam, hak mimpi tu Raja Mesir. Raja Mesir pada masa tu Islam kah bukan? Tak, belum Islam ni. Tapi mimpi dia betul ya tuan-tuan? Mimpi dia benar, mimpi dia tepat. Berlaku apa yang dia mimpi tersebut. Jadi benar di sini dengan makna memang orang tu orang yang benar. Kalau mimpi tak boleh pakai ni, makna barangkali kuranglah sifat benar yang ada pada seseorang itu tuan-tuan. Jadi pada ketika itu, ni tanda pertama. Dan mimpi ni mula datang 6 bulan sebelum Nabi SAW dapat. Nabi dapat wahyu bulan Ramadan. Jadi kalau tuan-tuan bilang Rabiul Awal, ke Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan. Dalam mulanya bulan Rabiul Awal Nabi start dapat mimpi-mimpi yang benar ini. Dan Nabi SAW diberi satu lagi tanda, iaitu Nabi SAW bila lalu di kawasan-kawasan yang tak ada orang, Nabi tinggal rumah Nabi sampai jauh daripada kawasan rumah Nabi SAW, masuk ke kawasan-kawasan celah-celah bukit di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka bila Nabi lalu, fala yamurru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajarin wala syajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi lalu tak mana-mana ada batu besar sikit ya, ataupun mana-mana pokok, melainkan pokok dan batu itu akan memberi salam kepada Nabi dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Ini riwayat Ibnu Ishaq. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, inni la'arifu hajaran bi Makkah. Aku ni, kata Nabi, duk kenal lagi. Manakala aku pilar pun, aku boleh tunjuk tak mana batu, ada satu ketui batu.
Inni la a'rifu hajaran bi Makkah, aku duk ingat, aku kenal lagi ada seketui batu di Mekah ni, kana yusallimu alayya qabla an ub'ath, dia selalu bagi salam ke aku sebelum aku dibangkitkan. Nah, ni tanda, ni benar-benar yang tuan-tuan memerlukan iman ya lah. Kalau kita nak fikir dengan akal fikiran ni, tak boleh terima macam mana batu boleh bercakap. Tidak, inilah irhas sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Inni la'arifuhu al-an, hari ni aku kenal lagi, kata Nabi, batu tersebut. Hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Dalam tempoh ini baginda sallallahu alaihi wasallam lebih suka menyendiri, berkhulwah, makin kerap. Tidak Ramadan ya, dalam tempoh 3 tahun tu hanya Ramadan saja, tapi start 6 bulan tu Nabi sedia-sedia pergi ke Gua Hira. 2-3 hari Nabi akan balik. Habis bekalan makanan, Nabi akan balik. Pergi lagi. Nabi kerap suka duk menyendiri, beruzlah, beribadah, berfikir, bertafakkur, sehinggalah akhirnya Nabi didatangi malaikat Jibril. Kerap kali baginda sallallahu alaihi wasallam menyendiri di dalam Gua Hira selama beberapa malam. Apabila habis bekalan makanan, baginda sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah untuk mengambil bekalan yang disediakan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam akan meneruskan ibadahnya di sana, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu. Jadi mula sahaja wahyu datang ni tuan-tuan, dengan datangnya Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermulalah Nabi ni menjadi Nabi. Lah kita nak masuk lah zaman Nabi dibangkitkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Ya. Macam mana kita tak tahu. Itu tak disebutkan oleh para ulama. Yang ulama sebut hanya ibadat itu ialah mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni dalam kitab ni tu, kitab apa nama? As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Qur'ani wa Sunnah. Kata pengarang kitab ni Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, dia kata wal asahhu, yang sahihnya. Mana ulama berbeza pendapat. Nabi pergi buat apa? Ada yang kata Nabi bukan pergi beribadat, bertafakkur ya. Fikir tentang masyarakat yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah yang dah teruk dah pada ketika itu. Sebab Nabi tak suka semua suasana yang ada tu. Ada yang kata Nabi bukan pergi ibadat pun, pergi bertafakkur ya. Tapi ada ulama yang kata Nabi pergi itu beribadah. Jadi kalau Nabi beribadat, lagu mana Nabi beribadat? Tanilah kata pengarang kitab ni, wal asahhu, yang sahihnya ialah annahu kana yata'abbadu ala syari'ati abihi, baginda beribadat mengikut syariat ayahnya, bapaknya, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, wa abil anbiya, iaitu al-Khalil, wa kanat qad baqiyat minha syara'i' la zalat ma'thuratan 'inda al-arab. Sebab ada lagi syariat Nabi Ibrahim ni bukan habis terus, walaupun syirik tu dah menguasai masyarakat Arab pada ketika itu, bukan bermakna habis langsung. Segala ajaran Nabi Ibrahim AS, mereka masih lagi memuliakan Kaabah, masih lagi buat umrah, masih lagi buat haji. Haji dan umrah pun berubah dah. Kalau contohlah saya bagi, kalau kata contohnya Nabi Ibrahim AS dulu ajak untuk wukuf di padang Arafah. Mai kat orang Quraisy, dia ubah. Dia kata orang Quraisy, mereka ni orang paling mulia, dia tak perlu wukuf di Arafah sebab Arafah dah di luar tanah haram. Dia hanya wukuf di dalam kawasan tanah haram sahaja. Tapi orang lain kena pergi doa di luar tu. Dia baru ubah beberapa syariat tersebut. Tawaf telanjang, adakah syariat Nabi Ibrahim tawaf telanjang? Tapi tawaf tu tetap ada, cuma dia baru ubah, buat penambahan-penambahan yang tak patut-patut. Walaupun dah sesat ada lagi. Banyak lagi lah memuliakan, antaranya memuliakan bulan haram, bulan Rejab, bulan apa lagi? Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Maka kita cerita dah itu kan. Ini antara saki-baki ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih diamalkan pada ketika itu. Jadi kata para ulama kita, wa qad kanat
wa kanat qad baqiyat minha syara'i' la zalat ma'thuratan 'inda al-'arab. Jadi ada lagi lah ibadat-ibadat lain, barangkali cara berdoa, cara semayang, lagu mana wallahu taala a'lam, tidak diperincikan kepada kita oleh para ulama. Tapi Nabi beribadah mengikut pendapat sebahagian daripada para ulama. Okey tuan-tuan, tahun pertama sehingga tahun ketiga selepas kenabian. Jadi mula Nabi dapat wahyu ya tuan-tuan. Saya baca baliklah hadis tadi. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihati fi an-naum. Perkara pertama yang berlaku ketika turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah secara mimpi yang benar sewaktu baginda tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqis subhi. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh baginda. Mimpi yang benar ni, tanda dia ialah mimpi itu clear, terang. Kita jaga pun duk nampak lagu tu dah. Boleh cerita ke orang ni sebiji-sebiji mimpi tersebut. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh baginda seperti jelasnya cuaca pagi. Jadi berlaku sungguh yang Nabi SAW mimpi. Thumma hubbiba ilaihi al-khala, kemudian mulalah Nabi suka untuk menyendiri. Ini semua dalam tempoh 6 bulan yang kita sebutkan tadi. Wahyu pertama diturunkan oleh Jibril alaihi salam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Iaitu ni khilaf. Ni khilaf tuan-tuan. Pada malam 21 Ramadan bersamaan 10 Ogos 610. Ni saya ambil tarikh ni daripada kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Safiyur Rahman Mubarakfuri. Tapi para ulama lain tuan-tuan, antaranya pengarang kitab ni saya bawa ni tuan-tuan ni kan, iaitu Dr. Muhammad Abu Syahbah. Dia kata dak malam 17 Ramadan. Sebagaimana pendapat kebanyakan para ulama. Saya baca sikit kata-kata Dr. Muhammad bin Syahbah dalam bab ni tuan-tuan. Waqad makatha ala hadhihi al-hal 6 ashhur. Nabi duduk dalam keadaan begitu 6 bulan. Yang ni duduk rajin pergi ke Gua Hira, duduk mimpi-mimpi yang benar ni. Sak-sak mimpi Nabi mesti jadi esoknya. Hatta nazala alaihi Jibril, sehingga turunnya Jibril alaihi salam jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wahyil qur'ani, membawa wahyu al-Quran. Wa dzalika fi as-sabi' 'ashar min Ramadan. Peristiwa ni berlaku pada 17 Ramadan. Tersebut bergaduhlah tarikh ni. Ulama ijtihad berdasarkan dalil-dalil tertentu. Kalau kebanyakan para ulama termasuklah Dr. Muhammad Abu Syahbah memilih tarikh ini, tarikh 17 hari bulan Ramadan, kerana inilah pendapat kebanyakan para ahli tahqiq di kalangan para ulama. Tapi Syekh Safiyur Rahman dalam Ar-Rahiqul Makhtum pilih tarikh lain. Dia kata tarikh 21 hari bulan Ramadan. Okey. Sebelum tu tuan-tuan, saya tak tulis di sini sebelum kita baca ayat Quran ni. Para ulama juga berbeza pendapat tentang persoalan an-nubuwah, nabi, kita kata apa, jawatan nabi sebagai nabi, bila nabi dilantik jadi nabi, dan ar-risalah. Ar-risalah ni nabi jadi rasul. Dua beza tu. Nabi, orang yang Allah Subhanahu wa taala beri wahyu kat dia, tapi tidak diwajibkan pada ketika itu untuk menyampaikan kepada orang lain. Ini salah satu ta'rifan nabi yang diberikan oleh para ulama. Rasul plus dengan dah dapat wahyu tu diwajibkan menyampaikan kepada orang lain, barulah dipanggil seseorang itu rasul. Jadi para ulama berbeza pendapat dalam persoalan ini tuan-tuan. Sebahagian ulama berpendapat bahawa
Nabi jadi Nabi dan jadi Rasul tu serentak bila turunnya ayat Iqra' kita nak baca sekali lagi ni. Itu pendapat pertama. Tak ada lah saya tak tulis buku ringkas ni tuan kan. Okay. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka membezakan Nabi jadi Nabi dulu dalam tempoh tertentu, kemudian setelah itu baru jadi Rasul. Ulama beza pendapat. Tarikh itu pula berbeza lagi. Kalau pendapat kedua ni lah, menurut pendapat kedua ni pun berbeza para ulama kita. Jadi tuan-tuan, saya cenderung bila membaca pendapat-pendapat para ulama ni ada beza. Mana tak sekaligus Nabi jadi Nabi dan jadi Nabi jadi Rasul. Nabi jadi Nabi dulu, kemudian baru jadi Rasul. Saya cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahawa bila turun surah Iqra' ni, Jibril mai jumpa Nabi dalam Gua Hira, peluk Nabi, suruh Nabi baca. Nabi kata, ma ana biqari'in tu, aku tak reti baca, kata Nabi SAW. Kemudian barulah turun ayat Iqra', disuruh Nabi baca. Itu baru tarikh Nabi dilantik menjadi Nabi. Tak diperintahkan apa-apa lagi. Mana ada perintah apa-apa pun. Suruh baca. Suruh baca ayat-ayat Al-Quran dengan hikmah tertentu lah. Bila Nabi jadi Rasul? Setelah wahyu terhenti sat, kemudian datang wahyu yang kedua, iaitu suruh Nabi menyampaikan ajaran Islam dengan turunnya surah Al-Muddathir. Qum fa'anzir, bangunlah kamu wahai Muhammad dan berilah peringatan. Okey, itu antara perkara yang boleh kita ambil pengajaran Allah juga tentang persoalan kenabian dan juga Nabi SAW jadi Rasul. Ada lagi pendapat-pendapat lain yang disebutkan oleh para ulama kita, tuan-tuan. Okey, wahyu yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, iaitulah Nabi diturunkan 5 ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan setiap makhluk. Dia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ni tuan-tuan walaupun ringkas, tuan-tuan buka lah kitab-kitab sirah panjang lebar hurai ni tuan-tuan. Antara huraian yang tidak pernah ditinggalkan oleh ulama ialah berkenaan dengan Islam ni ialah agama yang dasarnya ilmu. Kena baca, kena melalui pembacaan, pengajian, barulah masyarakat akan berubah. Walaupun tuan-tuan fikir ajaran yang paling teras dalam agama kita ialah tauhid. Jangan sembah berhala, kena sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Logiknya kalau kita nak fikir, mula hak tu dulu lah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dulu kan? Cerita tentang ketuhanan Allah yang mentadbir, mencipta langit dan patut bunyi hak tu dulu lah. Atau penegasan kata tak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala kan? Tapi walaupun itu teras, perkara paling penting dalam agama kita ni, syariat tak mula hak tu. Wahyu hak pertama turun Iqra'. Suruh kita ni, masyarakat ni kena membaca, kena ada ilmu. Masyarakat bila ada ilmu, dia akan jumpa kebenaran ajaran Islam. Jadi malanglah kalau kita pada hari ini jadi orang Islam, kita berbangga dengan ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi kita bab mengaji, bab tuntut ilmu ni tak mau, duduk belakang. Jangankan ilmu agama,
Orang yang pelajari ilmu sains pun boleh jumpa Allah Subhanahu wa taala. Orang mendalami ilmu berkenaan dengan lautan boleh jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Anak-anak kita, generasi kita ni kena bagi mengaji. Kena bagi celik dalam kehidupan dia, Pak. Sedih kita kalau main generasi kita, anak kita kira boleh kerja cukup lah. Ilmu ni tak ada. Tak ada langsung kepentingan ilmu dalam kehidupan umat Islam, tak boleh. Jadi membaca ni trust lah. Menjadi trust dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Kemudian pertemuan dengan Waraqah. Okey, bila turun wahyu ni dalam hadis yang panjang dalam kitab Bad'il Wahyi dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW dapat wahyu tu terus balik dalam keadaan menggigil, ketakutan. Nabi pula kata, laqad khasyitu ala nafsi. Nabi takut, balik dalam keadaan kebimbangan, ketakutan. Pada ketika itu balik diselimutkan oleh isterinya yang tercinta, iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Tadi tuan-tuan peranan wanita. Kita kena nampakkan bagaimana Islam ni dengan wanita ni dia ada peranan yang tak boleh dinafikan. Walaupun kita nampak tu dalam rumah ya, dah. Tapi peranan isteri, peranan wanita ni besar. Dialah yang mententeramkan Nabi SAW. Ulama-ulama tuan-tuan, syarah perkataan Nabi ni, laqad khasyitu ala nafsi. Aku benar-benar bimbang terhadap diri itu, kata para ulama. Antaranya Nabi bimbang, dia ni Nabi gila dah kalau ni. Ada ulama kata Nabi bimbang, takut Nabi ni sakit ke, yang mai pelik sangat ni. Nabi pun bukan pernah jangka nak mai wahyu, nak mai Jibril alaihissalam kat dia tu. Maka pada ketika itulah Khadijah kata kat Nabi SAW, wallahi ma yukhzika Allahu abada. Demi Allah, wahai Muhammad, wahai suamiku, Allah tidak akan hinakan orang seperti engkau. Takkanlah orang macam Nabi SAW yang terkenal sebagai orang yang jujur, orang yang sangat baik, tiba-tiba Allah nak sia-siakan hidup Nabi, nak bagi jadi Nabi orang gila, nak bagi jadi Nabi ni tak ketahuan. Tak mungkin. Tu yakinnya Khadijah radhiyallahu anha terhadap suami dia Nabi SAW, walaupun belum jadi Nabi lagi pada ketika itu. Innaka latasilur rahim. Tuan-tuan cuba tengok Nabi, sifat Nabi sebelum Nabi jadi Nabi lagu mana. Ni antara sifat-sifat Nabi yang kita boleh pelajari daripada kata-kata Khadijah radhiyallahu anha ni, tuan-tuan. Kata Khadijah, engkau senantiasa menghubungkan silaturrahim. Ni sifat Nabi yang jaga hubungan adik-beradik. Kita kadang-kadang salah faham makna rahim ni. Kita kata kita buat ni, dia kata buat kenuri, makan ni nak hubungkan silaturrahim, tapi seorang pun tak ada adik-beradik, semua kawan-kawan belakang. Itu bukan silaturrahim. Silaturrahim ni merujuk kepada orang yang ada hubungan darah dengan kita. Mak menakan kita, pak menakan kita, sepupu sepapak kita, adik kakak kita, anak menakan kita, dua pupu tok menakan. Ni orang panggil ar-rahim, yang kena jaga. Dalam Islam tuntut kita jaga semua-semua ni. Sehingga siapa yang putuskan silaturrahim, Allah putuskan hubungan dengan dia, bahkan tak masuk syurga mereka tu. Jadi ajaran Islam ni, Nabi belum jadi Nabi lagi, Nabi jaga dah bab silaturrahim ni kan. Khadijah pun tengok, dia kata ni sebab dia tengoklah suami dia lagu mana. Memang Nabi sangat jaga hubungan adik-beradik ni kan. Hubungan saudara mara ni Nabi sangat jaga. Innaka latasilur rahim. Satu. Yang kedua, ketiga, kelima tu tuan-tuan, sama lah lebih kurang makna dia, iaitu apa dia? Wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Menanggung beban orang-orang yang susah, mengusahakan sesuatu untuk orang yang tidak mempunyai apa-apa. Engkau sentiasa memuliakan tetamu dan membantu orang yang ditimpa musibah. Tolong orang, bantu orang miskin, anak yatim, orang yang memerlukan, orang yang ditimpa bala bencana. Mana kerja kebajikan ni tuan-tuan,
ialah kerja utama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi terus lepas daripada tu pun Nabi tak berhenti buat kebajikan. Nabi galakkan kita tolong orang, bantu orang lain yang dalam kesusahan, pahalanya sangat banyak dalam Islam. Nabi buat belum Nabi SAW jadi Nabi lagi, Nabi dah buat dah. Dan satu lagi, memuliakan tetangga. Ini sifat-sifat mulia kalau ada pada siapa-siapa, dia mewarisi sifat-sifat kenabian yang telah ada kepada Nabi SAW sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Nabi lagi, tuan-tuan. Khadijah membawa baginda SAW bertemu sepupunya Waraqah bin Naufal. Waraqah memeluk Kristian pada zaman jahiliyah. Beliau sangat mahir tentang kitab Injil dan boleh menulis tulisan bahasa Hebrew. Ni Waraqah bin Naufal. Ada 4 orang sebenarnya pada zaman jahiliyah dulu ni yang sangat tak puas hati dengan keadaan masyarakat orang-orang Quraisy yang ada pada ketika itu. Mereka tahu, mereka rasa ni bukan hak yang Quraisy buat, ni duk sembah berhala, duk buat lagu tu, ni bukan ajaran yang benar. Tapi terputus, zaman tu zaman tak ada wahyu dah, jauh dah, zaman fatrah, zaman tidak ada ajaran daripada rasul-rasul yang terdahulu, dah hilang lah. Ada pun kena pergi cari lah. Ada 3-4 orang, salah seorangnya ialah Waraqah bin Naufal ni mencari agama lain. Ada setengah tu di kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi dia hati jernih ni, tuan-tuan. Dia tak mau benda-benda hak karun marun ni. Dia tahu dalam ajaran Nabi Ibrahim tu ada rukuk, ada sujud. Tahu tu, ada ajaran tu. Dia buat tu lah. Tapi lagu mana dia tak tahu. Dia rukuk, dia sujud sampai mati. Ada di kalangan mereka yang lagu tu. Yang bertemu dengan ajaran Kristian. Kristian ni, tuan-tuan kena ingat, ada 2 jenis. Dalam sejarah, bukan semuanya percaya Trinity. Ada orang-orang Kristian yang tak percaya Nabi Isa tu Nabi. Tak percaya Nabi Isa tu sebagai Tuhan. Arius, pengikut Arius, orang pendeta Kristian yang terkenal, mereka ni tetap dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkalilah, tuan-tuan, Waraqah bin Naufal ni bertemu dengan ajaran Kristian tersebut, Nasara, yang sebenarnya ajaran Islam lah tu. Dia ikut ajaran tersebut dan dia tahu tentang persoalan kedatangan Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad tu. Dia tahu dengan tanda-tandanya, dengan sifat-sifatnya. Bahkan orang-orang Yahudi semua tahu. Tu yang mereka pindah pergi duduk di Madinah. Pasal apa? Antara sebabnya ialah menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Jadi salah seorangnya ialah Waraqah. Masa ni dia tua dah, tuan-tuan. Bahkan matanya telah buta pada ketika ini Waraqah ni. Tapi dia mahir kitab Injil, kitab Taurat, segala hukum hakam, segala perkhabaran tentang Nabi akhir zaman, semua dia tahu. Mata dia buta dah pada masa itu. Jadi bila Khadijah mai, tuan-tuan, jumpa dengan dia, bawa Nabi SAW, dia suruh Nabi cerita. Khadijah kata, cerita kepada Waraqah apa yang datang kepada kamu. Apa kata-kata Waraqah? Qala lahu Waraqah, hadha an-namus alladhi nazzala Allah ala Musa, ya laitani fiha jad'an laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw mukhrijiyahum? Qala na'am. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi wa in yudrikni yawmuka ansurka nasran mu'azzara. Ini kata-kata yang diungkapkan oleh Waraqah dalam Bukhari, tuan-tuan. Inilah malaikat, yakni malaikat Jibril, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Musa. Cerita yang kamu cerita ke aku ni sama macam cerita yang pernah berlaku kepada Nabi Musa. Jibril juga yang datang. Sebab Aminul Wahyi, malaikat yang dipertanggungjawabkan soal wahyu ni daripada dulu kala ialah malaikat Jibril. Kalaulah aku masih kuat,
kalaulah aku masih kuat, kalaulah aku masih hidup ketika engkau dihalau oleh kaum engkau. Dia cakap seorang-seorang dia. Dia kata, kalaulah masa hang kena halau nanti itu, masa tu aku hidup lagi, aku masih kuat, aku masih bertenaga pada ketika tu, aku nak tolong kamu. Nabi bila dengar perkataan tu, dia tak ada habis cakap lagi, Waraqah ni Nabi terus menyampuk, Nabi terkejut. Nabi kata apa? Adakah mereka akan menghalau aku? Takkan mereka nak halau aku? Nabi tahu, Nabi disayangi dalam masyarakat Mekah. Orang mulia, keturunan Bani Hashim, cucu Abdul Muttalib, semua orang muliakan Nabi Muhammad SAW. Takkan mereka nak halau aku kot? Terkejut Nabi SAW dengan kata-kata yang keluar daripada mulut Waraqah bin Naufal. Waraqah kata, ya, na'am, ya, confirm kamu mesti akan kena halau. Mana dia tahu ni tuan-tuan? Sebab dia baca dalam kitab dulu, Nabi akan hijrah. Tempat hijrah Nabi pun dia tahu, iaitu di Yathrib, tempat penuh dengan pokok kurma. Orang Yahudi pergi tunggu tu tempat tu. Salman Al-Farisi pun tahu. Kita baca cerita Salman pun pergi ke Madinah tu tuan-tuan. Dia dua harap situlah Nabi SAW akan muncul, berdasarkan apa yang diisyaratkan oleh pendeta-pendeta Kristian yang dia duduk. Dia pindah sana pindah sini, Salman Al-Farisi ni. Tidak ada seorang pun yang datang membawa ajaran seperti yang engkau bawa ini, melainkan mereka pasti dimusuhi. Siapa pun, mana tak ada dalam sejarah Nabi-Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan. Semua Nabi, Nabi Nuh alaihi salam kah, Nabi Hud kah, Nabi Saleh kah, Nabi mana pun bawa ajaran la ilaha illallah, semua mereka akan musuhi. Sebab nanti habis kepentingan mereka tak ada lah. Mereka dapat duit tu tuan-tuan, berhala-berhala tu kata dapat duit tu, berapa banyak tu dapat. Tuan-tuan Nabi Muhammad mai kata tak ada, berhala tu semua karut. Pasti akan dimusuhi. Sehingga kata Waraqah, kalau aku dan sekiranya aku sempat bersama engkau pada hari itu, nescaya aku akan membantu engkau dengan sekuat tenaga aku. Ansurka nasran muazzara. Aku mesti akan tolong, aku pasti akan bantu engkau wahai Muhammad. Kemudian wahyu pun terhenti. Wahyu berhenti dekat tu tuan-tuan. Wahyu terhenti selama beberapa ketika sebelum diturunkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam tempoh ni lah Waraqah ni tuan-tuan, dia meninggal dunia. Dia mati. Dia tua dah pada masa tu, dia pun mati. Jadi dia ni lagu mana tuan-tuan? Dia kira orang Islam ke tak? Kalau nak cari, kata dia mengucap kalimah syahadah, tak ada lagi. Sebab Nabi pada ketika ini tuan-tuan, berdasarkan pendapat para ulama yang kita sebutkan tadi, Nabi belum jadi Rasul. Nabi baru jadi Nabi lagi. Nabi tak diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ajak orang beriman pada Allah. Beriman kata Nabi tu Nabi dan Rasul, tak ada lagi. Jadi dia ni nak kira lagu mana tuan-tuan? Jadi dalam permasalahan ni tuan-tuan pun ada khilaf jugalah di kalangan para ulama, tetapi yang kuatnya ialah Waraqah bin Naufal ni dianggap sebagai seorang sahabat. Maknanya dia masuk Islam. Dia masuk Islam lah pada ketika itu. Kalau lah dia dituntut untuk mengucap kalimah syahadah, tuan-tuan rasa dia mengucap ke dah? Dengan kata-kata dia kata tadi itu, pasti dia mengucap dah lah. Sebab dia nak tolong Nabi, dia nak bantu Nabi. Dia tahu memang dialah yang meyakinkan Nabi bahawa Nabi itu adalah Nabi akhir zaman. Takkan dia tak percaya pula? Dia memang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Lah ni dia beriman dekat Nabi SAW sebagai seorang Nabi. Ya, dia beriman. Jadi dia Islam ke tidak? Dia Islam lah. Walaupun ulama berbeza pendapat tentang persoalan tersebut tuan-tuan. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani ketika syarah hadis bab wahyu kita baca tadi ni tuan-tuan, kata Ibn Hajar, fahadha zahiruhu annahu aqarra binubuwwatih. Zahirnya dia memperakui Nabi adalah Nabi. Selesailah, dia Islam lah. Dia beriman pada Allah dah.
Lah dia kat Nabi Isa memang dia beriman pun dia ikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia mengaku Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Mana dia Islam lah. Itu zahirnya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walakinnahu mata qabla an yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas ila al-Islam. Tapi dia mati sebelum Nabi diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang ramai. Itu saja. Fayakunu mithlu Bahira, dia macam Bahira. Cerita hak Nabi SAW, kita lalu kan Nabi sampai di Busra sana, jumpa dengan pendeta Bahira. Bahira boleh aku juga. Wa fi ithbati suhbati lahu nazar. Tapi dalam kita nak menyatakan bahawa dia sahabat, bila sahabat makna kita kena sebut di belakang nama dia radhiyallahu anhu tu, hak tu ada perbahasan di kalangan para ulama. Ada ulama menganggap dia sahabat dengan makna sebut nama Waraqah, kita kena sebut Waraqah radhiyallahu anhu. Sunat kita sebut lagu tu. Kalau ulama kata tak, kita tak boleh sabit kata dia sahabat, kita tak payah katalah radhiyallahu anhu. Mana saya nak baca tuan-tuan? Ada hadis riwayat Al-Hakim yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa Nabi nampak dia. Nabi pernah mimpi jumpa dengan Waraqah ni. Ra'aitu lahul jannah au jannatain. Dia ni Allah anugerahkan kepada dia syurga. Allah anugerahkan kepada dia kebun-kebun dalam syurga. Jadi inilah pendapat yang dipersetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi dan juga Ad-Daraqutni dan juga ulama-ulama yang lain lagi, tuan-tuan. Jadi itu berkenaan dengan ada lagi mimpi lain yang saya cari tak jumpa, nak baca kat tuan-tuan. Ada Nabi SAW mimpi nampak dia pakai baju putih, cantik baju dia. Itu gambaran bahawa dia ni Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tuan-tuan bila sebut berkenaan dengan Waraqah ni, kita senarai nama sahabat yang paling awal masuk Islam. Ada tak kita sebut nama Waraqah? Kita takkan sebut, kita sebut Khadijah. Lagi Zaid, Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lagi kita sebut nama siapa lagi? Zaid bin Harithah dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan kita sebut tu. Kita tak sebut nama dia. Dia awal pada Abu Bakar ni. Kalau kira lah kan tuan, sebab pada dia tu ulama berbeza pendapat. Adakah dia dianggap sebagai sahabat ataupun tidak? Wallahu ta'ala a'lam. Okey, kita habis sikit tuan. Wahyu terhenti selama beberapa ketika sebelum diturunkan semula oleh Allah. Jadi turun wahyu tu, kemudian senyap, tak main dah. Nabi menanti. Mula-mula Nabi takut, kemudian Nabi teringin nak jumpa semula dengan malaikat Jibril. Dalam tempoh tu tak main langsung wahyu ni. Tak bunyi apa dah, tidak ada sebarang perkhabaran. Tempoh tu ulama berbeza pendapat. Paling tinggi ulama kata 3 tahun. 3 tahun, lama sangat. Paling rendah beberapa hari. Beberapa hari ni tuan-tuan, saya jumpa jelasnya ialah kata-kata Mubarakfuri, iaitu pengarang kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Menurut Al-Mubarakfuri, wahyu terhenti selama 10 hari. Kan dia pendapat Mubarakfuri ini dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ialah 10 hari daripada 21 Ramadan. Jadi 21 Ramadan sampai 1 Syawal, 10 hari. Mubarakfuri itulah munasabahnya kita tiap-tiap tahun bila mai bulan Ramadan kita duk ligan Lailatul Qadar. Sebab dia menafsirkan inna anzalnahu fi lailatul qadr tu bukan dengan makna turun di langit, di lauh mahfuz ke langit dunia, dah, tapi turun kat Nabi SAW tu pun malam qadar. Malam qadar mestilah pada 10 malam terakhir Ramadan, itu yang paling kuat. Itu yang dia tarjih pada 21 hari bulan Ramadan tu. Itu pendapat dia lah. Kita nak bersetuju ke tak bersetuju tu hak kita lah. Tapi kita sebut dua-dua. Kata Mubarakfuri 10 hari. Mula 21 Ramadan, 10 hari itulah Nabi jadi Nabi. 1 Syawal
turunlah ayat yang memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan ajaran Islam. Okey. Manakala menurut Dr. Sa'id Ramadan Buti, dalam kitab sirah dia yang terkenal Fiqhus Sirah, dia kata 6 bulan. Lebih kurang 6 bulan. Mana satu betul? Wallahu ta'ala a'lam. Adalah dalam bab ni tuan-tuan, di muka surat 75 tu, dia duduk situ nota kaki dia. Baca Ustaz tuan-tuan situ, saya bacalah sebab dia berkait yang kita baca ni. Para ulama berbeza pendapat tentang persoalan tadilah kita bincang tadi tu. Adakah darjat kenabian dan kerasulan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi SAW berlaku serentak dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Alaq atau berasingan? Para ulama yang berpendapat baginda Nabi dianugerahkan darjat tersebut secara berasingan juga berbeza pendapat. Bilakah darjat kenabian dan kerasulan itu diterima oleh baginda? Ini detail lah ni. Al-Qastallani juga syarah kitab Sahih Bukhari dan Az-Zarqani berpendapat bahawa dengan turunnya permulaan surah Al-Alaq, baginda diangkat menjadi nabi, dan setelah turunnya awal surah Al-Muddathir, iaitu ya ayyuhal muddathir tu, barulah baginda mendapat darjat kerasulan, iaitu setelah baginda SAW diperintahkan secara jelas menyampaikan ajaran Islam. Seperti yang kita katakan tadi ini tuan-tuan. Syekh Muhammad As-Sadiq Ibrahim Al-Urjun, dia ada satu kitab Sirah Nabawiyah, ada 4 jilid tuan-tuan, Muhammadur Rasulullah. Syekh Ibrahim Urjun ni, dalam kitab dia pendapat dia lagu lain pula. Berpendapat bahawa Nabi Muhammad SAW telah dianugerahkan darjat kenabian apabila mula bermimpi perkara yang benar, dan mendapat darjat kerasulan dengan turunnya permulaan surah Al-Alaq. Ni pendapat hal lain saya tak sebut tadi tuan-tuan kan. Dia kata 3 tahun tu. 3 tahun Nabi duduk, mula bukan 3 tahun, 6 bulan sebelum Nabi SAW mula mimpi yang benar tu. Tu Nabi jadi Nabi dah lah tu. Sebab tu hadis tadi bunyi lagu mana, cuba tuan-tuan tengok. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihati minan naum fin naum. Perkara pertama yang berlaku ketika turunnya wahyu kepada Rasulullah ialah mimpi yang benar sewaktu Nabi tidur. Maknanya itu adalah mimpi Nabi itu menunjukkan Nabi dah jadi Nabi dah. Dia kata, itu pendapat dia. Bila turun surah Iqra, itu sebenarnya telah bermula Nabi dilantik menjadi Rasul. Panjang perbahasan dia tuan-tuan dalam bab ni. Yang nak rujuk, nak baca lagi panjang, pergi cari kitab ni lah. Okey. Jadi saya ingat cukup lah kot untuk malam ni tuan-tuan. InsyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan mula dengan arahan ataupun kerasulan. Nabi dilantik menjadi Rasul dengan turunnya ayat ya ayyuhal muddathir. Sebab kita nak syarah ayat tu sikit. Ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ada pengajaran yang penting untuk kita daripada ayat-ayat ini insya-Allah tuan-tuan. Okey, sekadar itu dulu tuan-tuan. Belakang ni tuan-tuan kalau rajin ada doa-doa. Saya kadang-kadang bila mengajak ni mengajak saja pun tak seronok juga, tak ada kita nak amal apa-apa kan. Saya boh lah belakang ni. Tuan-tuan rajin, tuan-tuan hafal doa-doa ni tuan-tuan. Hak menjadi amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tuan-tuan bila kita baca sirah ni, kita nak menghayati. Bukan takat nak tahu apa Nabi buat, semua kita nak buat belakang. Jadi di antara perkara yang boleh menguatkan kita ni tuan-tuan ialah dengan berdoa. Ini doa tahajud. Saya terjemah kat tuan-tuan. Satu lah ni habislah tajuk kita ni. Tuan-tuan hafal doa tahajud. Doa ni dibaca tuan-tuan bila kita bangun untuk tahajud sebelum sembahyang. Ambil sembahyang semua dulu, duduk atas tikar sejadah, sebelum nak mula sembahyang malam tu tuan-tuan baca doa ni. Panjang jugalah. Maknanya kalau nak hafal malam ni perasan tak lena. Allahumma lakal hamdu
kecil pula tu. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Makna dia, ya Allah, milikmu lah, bagimu lah segala puji dan syukur. Nah, kita nak luahkan terima kasih kepadamu ya Allah. Engkaulah yang menciptakan, menjaga, mentadbir langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu laka mulku samawati wal ardi wa man fihin. Milikmu lah ya Allah segala puji dan syukur. Aku nak bersyukur, nak memujimu ya Allah. Milikmu lah segala kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu, milikmu lah segala puji dan syukur ya Allah. Aku nak luahkan, anta nurus samawati wal ard, engkaulah cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu antal haqqa, dan milikmu lah segala puji dan syukur. Aku nak luahkan ya Allah, engkaulah Tuhan yang sebenar. Antal haqqa wa wa'dukal haqqa, janjimu benar. Wa liqa'uka haqqa, pertemuan denganmu benar. Wa qawluka haqqa, firmanmu benar. Wal jannatu haqqa, syurga itu benar. Wan naru haqqa, neraka itu benar. Wan nabiyyuna haqqa, semua nabi-nabi yang diceritakan kepada kami itu benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqa, dan Nabi Muhammad juga adalah benar. Was-sa'atu haqq, kedatangan hari kiamat juga benar. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu. Ya Allah, Allahumma tu makna dia ya Allah, kepadamu lah aku berserah diri, aslamtu, wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepadamu lah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku kembali bertaubat. Wa bika khasamtu, dan keranamu aku berbalah. Khasama yukhasimun, kita bergaduh. Kadang-kadang kita ada berkelahi kan, tapi kita kena tanamkan dalam hati kita, kalau kita nak bergaduh pun khana Allah Subhanahu wa taala sahaja, bukan khana lain-lain. Wa ilaika hakamtu, dan kepada engkau lah aku berhukum. Nak minta apa-apa keputusan, kalau hak ni hukum Islam, aku akan patuh ya Allah. Faghfirli, oleh itu ampunkanlah dosa aku ya Allah. Ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang dulu-dulu aku buat. Wa ma akhartu, yang aku buat kemudian hari ya Allah. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan dosa apa lagi lah yang aku buat sembunyi-sembunyi. Wa ma a'lantu, yang aku buat terang-terang. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah yang mendahulukan sesuatu, yang melewatkan sesuatu. Kata-kata ni tuan-tuan kita ucapkan untuk tujuan kita redha dengan apa yang Allah bagi kat kita. Kadang kita mengharapkan Allah bagilah kat kita benda tu, Allah tak bagi, Allah bagi kemudian. Nah, kita tak mau benda tu berlaku kat kita lah, tuan-tuan, hak tu Allah hantar. Jadi perkataan kita antal muqaddim wa antal muakhir tu nak mendidik kita supaya redha dengan apa yang Allah tetapkan, yang Allah bagi jadi dalam hidup kita. Engkaulah yang mendahulukan sesuatu, yang melewatkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Sedap sebenarnya tuan-tuan doa Nabi kita SAW ni ketika bangun daripada tahajud, bangun untuk bertahajud, kita baca elok-elok dengan menghayati bacaan yang dibaca oleh Nabi ni tuan-tuan, akan mendatangkan khusyuk, mendatangkan rasa insaf terhadap diri kita, dan kita tak payah tunggu dah orang baca talqin kat kita esok di kubur. Sebab tiap-tiap malam kita duk baca dah tu kan, duk abang tu, ni esok depan abang ni kita kan, ni kita habaq siap-siap dah, syurga itu benar, neraka itu benar, semua benar belaka tu esok habaq masa kita matilah, kita tiap-tiap malam habaq siap-siap dah, supaya kita yakin hak mana fadilat tu betul kita nak buat, hak ni kita tak mau buat. Kita didik diri kita untuk jadi baik melalui doa-doa yang dibacakan dan diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap, yang lemah
Yang kurang itu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.